Assalamualaikum, hello everyone. So welcome back to my channel. It's Aiza Bibliomom. In today's video, I'm going to bring you to another whole different environment because we all need sunny days and breeze. I'll be sharing my review on Si Sabariah by Hamka. So let's get into it. Macam biasa, saya nak sentuh pasal kulit buku ni. Jadi, yang korang tengok kat sini, ni adalah architecture Minang. Dan ni mungkin kampung diorang lah, dekat Bukit Bukau kan. Lepas tu, ni watak utama dia, si Pulai dengan si Sabariah. Saya nak baca dia punya sinopsis kat belakang ni. Si Sabariah mengisahkan tentang seorang wanita yang menghadapi dilema ketika harus memilih antara dua pilihan, iaitu bercerai dengan suaminya Pulai atau memutuskan hubungan kekeluargaan dengan ibunya Sariaman. Ia sebuah kisah cinta tragis, kisah cinta yang tersepit akibat ketamakan. Hamka seperti biasa dengan bahasanya yang puitis, tidak hanya menyorot kisah bertemakan cinta, tetapi turut membawakan citra adat budaya Minangkabau dalam naskah langka ini. Okey, jadi cerita ni bermula bila si Pulai bagi tahu kat mak dia, dekat bonda dia, bonda, saya nak pergi merantau ke tempat orang, nak berdagang lah untuk cari rezeki. Jadi bonda dia pun cakap, okey, kalau kau nak pergi, kau bawa lah adat kita. Jadi dia pun pergilah merantau ke satu tempat ni. Lepas tu dia pesan dekat isteri dia, tunggu abang balik tau. Bulan demi bulan si Pulai ada hantar berita apa semua. Adalah pedagang yang sama kampung tu yang pergi merantau juga, tapi dia dah balik. Ibu si Sabariah ni pun bagi tahu kat Sabariah, baik kau bercerai je dengan lelaki kau ni, tak ada bawa keuntungan langsung. Dekat situ ada plot twist dia. Jadi saya pun tak nak cerita banyak sangat. Mustahil nak review buku ni tanpa bagi spoiler. Dan buku ni sebenarnya nipis je, 81 muka surat. Yang belakang ni sebenarnya teks asal dalam bahasa Minang. Waktu tuan dan samu gadang, hormat pula ke suami. Suaminya orang muda pula bernama si Pulai. Orang muda nan haluih faham, pandai bergurau samu gadang. Mengasihi di orang muda, penyayang dia anak ketek. Pendapat dan perasaan saya macam mana sebab kawan-kawan kerap bagi tahu yang buku ni dia punya plot twist kuat sangat. Jadi bila sampai dekat plot twist tu, saya pun macam, ya Allah, saya pun terjerit tau. Dia memang bercakap pasal pengajaran. Memang banyak pengajaran dari buku ni, iaitu jangan terlalu menurut kata hati dan emosi, dan kerana mulut padan binasa. Bak kata pepatah, kerana santan mulut binasa, kerana mulut padan binasa. Dan percayalah, rezeki tu kalau ada tak pernah salah alamat, sebab Allah dah janjikan untuk kita. Tapi masa kita berbeza. Dan bila Allah dah kurniakan akal, gunakanlah dengan sebaiknya. Jangan terlalu mengikut bisikan syaitan. Cinta yang agung hanya kepada Allah. Cintailah seseorang kerana agama dan akhlaknya. Dan bila kita betul-betul cinta, kita akan rela susah dan senang bersama. okey, kita sambung balik sikit ya. Sebab tadi sebenarnya kita orang ni nak berjalan. Jadi sebab tu lah ada bunyi start engine. Saya bagi buku ni mungkin 3 star lah. Minta maaf ya kalau korang peminat teka Hamka. Kalau dalam tafsir dia memang saya boleh bagi 5 star. Bukan saya tak menghargai usaha dia orang untuk menjejak buku langka. Korang tahu tak buku langka? Sebenarnya manuskrip asal ni dah berusia 92 tahun. Efforts dia orang tu bertahun-tahun sampai dia orang pergi dekat kampung halaman Hamka untuk cari manuskrip tu, tapi tak jumpa. Akhirnya dia orang jumpa manuskrip tu dekat satu perpustakaan ni, dan buku tu memang tak boleh dipinjam. Jadi dia orang ambil gambar sehelai demi sehelai dan semuanya dalam bahasa Minang. Mereka pindah bahasa Melayu. Saya nak puji buku ni, dia punya lenggok bahasa. Macam korang tahu, kalau korang pernah baca buku-buku yang Hamka yang lain, walaupun saya tak pernah baca, tapi saya pernah tonton cerita tenggelamnya kapal Van der Dijk tu. Jadi saya dengan suami sangat suka dengan lenggok bahasa diorang, power. Dan dia punya puisi, dia punya pantun, memang gaya bahasa dia sangat tinggi dan bernilai. Mungkin dalam 3.5 bintang lah saya bagi buku ni.
Dan apa lagi saya sarankan siapa-siapa yang suka plot twist yang kuat untuk baca buku ni. Bagi orang yang ada mild depression macam saya, sebabkan plot twist dia sangat brutal, saya rasa macam terkejut. Fikiran dengan emosi saya agak terganggu. Jadi kalau korang ada mild depression, mungkin korang boleh baca ni masa korang bertenang. Dan untuk lingkungan umur berapa mungkin 12 tahun ke atas lah sesuai. Sebab bapa Buya Hamka sendiri tegur masa Buya menulis buku ni. Masa tu dia umur dia 20 tahun. Jadi buku ni jalan cerita dia memang tak ada tapis lah. Lebih-lebih lagi plot twist tu. Itulah trigger warning dia. Okay, sekarang dah dekat town area. Dekat belakang tu sekolah tadika saya. Sekarang bergelar Madrasah Ashibian. I guess that's all for today's video. I hope you guys like this. If you guys do, you know what to do. And don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell to know when I'll be posting my next video. I guess I see you in my next one. Bye. Assalamualaikum. Bye. Bye.